Hello. Okay guys, hello. So, suka tonton video-video Zai stream di YouTube, tapi sayangnya data tak cukup. Terpaksa catur data hanya sebab nak tengok video-video dari Zai stream untuk keesokan harinya. So, tak perlu risau. Sekarang ni RM10 je korang dah boleh dapat SIM card yang mana 89GB data. Okay, 89GB data macam mana? Khas untuk kegunaan YouTube, Facebook, Instagram, Twitter, Netflix. 64GB. Banyak betul. 64GB untuk YouTube saja. Valid 32 hari. Prepaid bukan postpaid. So, tak ada nak cakap banyak lah. Kepada yang nak, link ada di description dan juga komen yang paling atas. Okay, Assalamualaikum and hello Zai stream. Okay, so sebenarnya hari ni korang sedang berada dekat table ataupun senang kata office di rumah, home office. Okay, so semenjak kita dah PKP ni, kita tak boleh lagi orang kata nak bersukaria bekerja macam biasa. Kita kena patuh pada arahan government, duduk rumah. So duduk rumah lah. So sebab itulah kalau korang tengok view, nampak buku-buku apa semua. Ni memang basicnya table buat kerja lah. Tapi untuk hari ni saya nak unboxing. Okay, so korang ingat lagi tak berkenaan tentang gambar Magnum Saber yang saya pernah postkan di YouTube, posting YouTube sebelum ni. Okay, so kali ni unboxing kali ni dia berkaitan dengan Magnum Saber tu, yang mana saya dah pun order. Actually sebenarnya saya dah koyak dah pun, dah gunting dah pun, cantik-cantik. Okay, tapi tak ada masalah. So nak ada feel, kita kena buka daripada ni lah, cover lah. So basicnya saya order, ya ini dia, battery charger. Battery charger. So basicnya kalau kat sini kita tengok, dia tulis sebenarnya adalah beli bateri percuma charger. Okay, so saya expect sebenarnya charger ni besar. Saya memang expect charger ni besar. Saya expect dia, sebab ialah kalau dulu-dulu punya charger kan, panjang macam marker pen ni. Marker pen tu dia punya panjang. Tapi tengok balik yang ini baik. Nampak? So mungkin lah kot jari saya pun boleh tahan panjang. Tapi okey lah, kita tengok comparison dengan business card. Okey, ni business card. Nampak? Business card ni macam IC lah senang kata. Nampak beza dia? Dia lagi kecil daripada business card. Nampak? Kita buat comparison. Dia lagi kecil daripada business card. So basicnya memang wow. Memang boleh tahan lah orang kata. Saya pun tak expect benda ini secompact ini. Ini sebenarnya battery charger, yang mana saya boleh anggap pembelian saya kali ini adalah pembelian orang kata stage 1. Sebab apa? Saya ada reason kenapa saya beli. Pertama sekali, of course lah, saya mencari yang murah-murah je. Saya tak nak beli yang mahal-mahal. Kadang-kadang orang lain dia ada beli brand Fujitsu, ada yang beli Lada, ada yang beli battery charger nama Analog Panasonic, ada yang Energizer, Eveready. Tak ada hal lah, tak ada masalah. Tapi saya beli yang ini. Sebab apa? Saya tengok jenama ni banyak dijual dekat pasar raya. Dekat pasar raya sebelum-sebelum ni. Dan saya tengok orang macam tak beli sangat. Okey, mungkinlah kot kita boleh kata yang zaman main lumba Magnum Saber, lumba Tamiya, lumba Audi, sebenarnya Mini 4WD punya car. Okey, 1:32. Okey, sebenarnya kereta itu yang dilumbakan. Tapi zaman tu nampaknya untuk kanak-kanak zaman sekarang dah tak ada. Kalau korang tengok perlumbaan orang kata yang main dekat track, kebiasaannya orang-orang yang dah agak dewasa lah. Sebab apa? Inilah golongan-golongan yang membesar dengan ni lah, perlumbaan-perlumbaan di dalam longkang. Orang kata kan, berlumba dalam longkang dan sebagainya. Longkang tu dah jadi track. Okey. So waktu tu siapa yang ada bateri alkaline power lah. Maknanya dia anak orang kaya lah. Ataupun mungkin tu duit raya dia tahun lepas dia guna.
Lepas tu siapa yang ada battery charge pada ketika tu lingkungan tahun 2004, 2005. Kalau tak dia anak orang kaya, dia baru dapat duit raya tu. So, okay. Dulu saya pun ada battery charge yang macam ni. Tapi benda dah lama, benda tu pun orang kata bukannya kita boleh guna selamanya. Okay. So, yang ini saya beli baru. Okay, kenapa saya beli GP? Jenama korang boleh tengok. GP. Kenapa GP? Jawapan saya simple. Saya tak suka sama dengan orang sebenarnya. Macam, yalah, orang lain semua pakat-pakat Fujitsu. Masing-masing analog, Lada, macam-macam lagi kan. Saya tak apa nak minat lah nak follow orang. Orang kata, saya suka ada perbezaan daripada orang lain. Bagi saya okey, jenama ni okey. Cuma yalah, of course lah, jenama ni murah pada pendapat saya. Sebab apa? Sebab dia boleh rechargeable sebanyak 300 kali. Berbanding yang bateri-bateri lain, mostly 1000 kali ke atas. Boleh 1000 kali charge. Okay. So, bateri ni, okay, korang boleh nampak tulisan tu, 1000 mAh, milliampere per hour. Okay, 1.2 volt dan standard charge lingkungan 16 jam. Okay. So, saya beli ni pertama sekali disebabkan dia punya spek 300 charge sahaja, ataupun orang kata maksimum 6 tahun. So, harga dia agak murah lah daripada jenama-jenama yang lain. So, point dia saya beli ni sebenarnya, saya nakkan charger dia ni. Sebab apa? Bila kita ada charger ni, kita boleh beli bateri-bateri yang lain lah. Kecuali kita beli bateri-bateri yang orang kata nickel zinc. Nickel zinc tak boleh pakai yang ini sebab nickel zinc basicnya dia punya voltage lagi besar. So, kalau lithium ion pun untuk yang ini tak berapa sesuai. Lithium ion zaman-zaman 10 tahun yang lepas, charger memang lithium ion lah. Okay. Saya belum lagi nak buka bateri ni. Belum lagi nak buka. Saya akan buka bila saya punya model Tamiya saya sampai. Basicnya saya tak order Tamiya juga pun. Sebab saya ada orang kata ada kisah lah di sebaliknya tu yang menyebabkan Tamiya bagus. Saya suka Tamiya, tapi saya ada reason kenapa saya nak guna jenama yang lain dulu, brand yang lain dulu. Okay. Kalau dulu kan nak dapatkan battery charge macam ni, jenuh. Orang kata satu hari pergi sekolah kan, kita akan dapat duit belanja 70 sen. Tak sama lah macam budak-budak zaman sekarang. Pergi sekolah RM5 kata tak cukup. Saya dulu 70 sen. So, kalau nak beli nasi ayam 80 sen, negatif 1. Macam mana pula tu? Terhutang pula. Jadi ceritanya, nak tak nak, saya terpaksa lah orang kata jimat lah hari ni 10 sen untuk esok beli nasi ayam. Okey, macam mana pula nak beli battery charge yang macam ni? Ceritanya, berbulan-bulan lah menyimpan duit. Lepas tu, duit pula habis beli pemadam. Sebab apa? Dekat dalam kelas ada tournament. Siapa king lawan pemadam? Habis pula duit. So, ceritanya nak dapat beli ni memang lambat. Even battery charge pertama saya adalah saya beli dengan kereta dash Audi, jenama Audi. Dapat percuma. Itu pun sebab dapat percuma. Kalau tak dapat percuma, rasanya tak ada lagi battery charge pada ketika tu lah. Orang kata, yalah, kita bukan anak orang berada. Yalah, orang-orang berada ni lain lah. Orang kata kan, dia belum ada motor, belum kerja pun dah boleh pakai Waisuku. Tu orang berada lah. Okay. So, sedikit review lah berkenaan tentang orang kata specification terhadap model GP. Okay, so dekat sini dia tulis GP power bank GP power bank sebab apa? Dia dilengkapi dengan USB. So, korang bayangkan, benda ni, charger ni, korang cucuk USB kat atas tu, lepas tu sambung dekat kabel, dekat kepala dia lah. Dan dekat sini dinyatakan bahawa, okay, nampak tu? Boleh nampak boleh cucuk dekat USB port laptop, boleh juga cucuk dekat smartphone punya charger, ataupun mana-mana extension. Extension lah senang kata kan, yang ada USB port, ataupun mana-mana orang kata benda Allah tu, benda petak tu yang dia boleh cucuk atas bawah kiri kanan tu. Ada USB port punya, boleh masuk juga. Simple. Dan okay, lepas tu dinyatakan dekat sini dia smart energy, maknanya dia rechargeable lah.
Lepas tu dia boleh digunakan untuk jam, radio, mainan, remote TV, yang ni MP3 ataupun jenis-jenis kamera yang pakai bateri AA dengan AAA. So, saya beli ni, saya dapat AA dengan AAA. Okey, tapi dalam dunia dash and orang sebut macam mana dash and kuro lah kan. Biasa orang sebut dash and kuro ataupun dunia Tamiya lah, dunia Audi. Kita akan pakai AA. Boleh nak pakai AAA ni, tapi basicnya dia takkan fit lah, dia akan longgar. So kita kena letak macam-macam. Tapi kelebihan pakai AAA ni, kita akan dapat ringan lah, lebih ringan daripada biasa. So 300 kali charge, saya, pada pendapat saya, buat masa ni cukup lah 300 kali charge. Sebab saya bukanlah orang kata heavy sangat pun nak main. Kita at the end, lepas PKP ni, tiap-tiap hari kita keluar pergi kerja. Saya akan jumpa klien untuk appointment siapa-siapa yang nak financial planning under saya semua. So saya akan utamakan yang itu dulu. Waktu terluang hujung minggu baru saya akan bawa lah kan benda-benda ni untuk mengisi masa yang terluang. Okay, so spek dia adalah saya dapat bateri untuk AA tu 1000 mAh. Okay, so berapa lama nak charge? Yang ni dinyatakan kalau bateri tu 2000 mAh membawa 2700, tempoh charge 10 jam membawa ke 13 jam. Okay, so kalau yang ini 1000 mAh sahaja maknanya lingkungan separuh lah daripada ni. Kita boleh anggap paling cepat 5 jam, paling lama 6 jam setengah. So okey lah, pada saya okey. Bayangkan benda ni kecil je. Dulu mana ada charger besar macam ni. Nampak nah. Okey, so korang boleh assume yang charger ni kecil ataupun memang jari saya besar. Saya tak tahulah nak kata kan. Okey, so pada saya okey. Adakah saya akan guna bateri ni untuk perlumbaan? Okey, basicnya macam ni lah. 2 bateri ni mungkin saya akan sedekahkan dekat sesiapa yang memerlukan lah. Yang memerlukan bateri size ni. Saya tak rasa saya akan pakai. Tengoklah saya nak masuk dekat mana-mana peralatan. Tapi untuk 2 bateri ni memang saya akan gunakan sebab untuk stage pertama ataupun fasa pertama saya mendapatkan orang kata jentera perlumbaan baik daripada Tamiya, Audi ataupun jenama-jenama Mowang, Dzing dan sebagainya. DD ke kan. Okey. Saya nak gunakan bateri ni untuk setting saja, untuk mencari setup yang terbaik, dan saya akan buat customization pada enjin. So basicnya nak tunjuk enjin, motor tu kan. Alamak nak jatuh. So nak cerita pasal motor tu, tapi alamak tak sampai lagi. Kita kena faham lah kan, bila mana kita di musim PKP, barang pun lambat sampai. Courier pun kerja banyak. Tapi nasib baiklah kawasan yang saya stay ni belum lagi red zone. So barang akan sampai tapi a bit delay lah. So sabar je lah, orang kata benda tu akan sampai. Kalau tak sampai, kita akan claim refund balik dan sebagainya. So saya macam biasa lah, saya beli dekat Shopee je. Nampak ni pun ada pula logo Shopee kan. Memang saya beli kat Shopee, senang kata. Benda-benda macam ni murah. So GP dia ada banyak brand Okay, so kalau korang tanya GP ni company apa, kalau kita tengok Energizer, tak silap saya US. Fujitsu kita kata dia Japan. Panasonic Japan. Apa lagi, IKEA Lada pun Japan. Mostly Japan. Yang ini mana? Okay, kalau nak tengok company dia, itu dia tulis Product of Gold Peak Group. So ini adalah company daripada negara China. Tak silap saya Hong Kong, tak silap saya. Okay, so orang ada katalah, bang, apa benda bang beli barang jenama China? Boleh tahan mulut korang. Apa selama ni Audi ni jenama Jepun? Okay, sebelum ni kalau korang tak mampu beli Tamiya, korang beli Audi, betul? Even Audi pun ada enjin yang high spec. Okay, so saya dalam proses saya dah order dah pun enjin keluaran Audi antara series yang paling kuat dia. Saya dapat enjin ranking nombor 3, color hijau. So rasanya dalam sehari 2 hari lagi boleh sampai lah benda tu. Dan saya akan tunjuk lah. Dan
bila kita bercakap tentang Tamiya ni, kita akan, selain daripada kita nak bercakap tentang saiz wayar, kita nak cakap pasal, kita akan go in detail kenapa enjin tu laju, macam mana magnetic flux, macam mana dia punya konsep VIR, macam mana kadar resisten dapat meningkatkan RPM. So, sangat teknikal tau. Basicnya, kalau anda semua, kalau korang yang menonton ni faham mechanical engineering yang melibatkan electrical engineering, ataupun senang kata korang student engineering lah, apa yang saya ceritakan ni dan apa yang korang akan nampak nanti lepas-lepas ni, daripada sini sampailah ke kereta tu, sampailah ke jentera Dash and Kuro tu, korang akan faham lah. Saya pun tak tahu saya sebut Dash and Kuro ni betul ke tak, sebab zaman saya bukan Dash and Kuro, zaman saya zaman Let's and Go. Sebab tu saya beli Magnum Saber. Even jentera paling laju saya pun Cyclone Saber. So dengan jentera tu saya dapat antara juara kampung. So kenangan-kenangan. So kenapa saya beli balik pada usia saya yang dah sekarang ni? Simple je. Kita cuba memenuhi impian di zaman kanak-kanak yang tak dapat kita capai di usia kanak-kanak. So sekarang bila dah ada kemampuan, rezeki dah ada, rezeki pun dah ada lebih, alhamdulillah. Tak adalah nak membazir, sebab apa? Daripada kita buat benda pelik-pelik, baik kita isi masa lapang dengan benda-benda macam ni, benda berfaedah. Kalau korang mahirkan pasal benda-benda dunia Let's and Go, Dash and Kuro, konsep-konsep perlombaan, kadar balancing, macam mana kita nak meningkatkan kadar current berdasarkan voltage yang constant, memang banyak benda lah korang akan faham. Senang katalah kan, kalau korang konsep-konsep yang ni secara basicnya korang belajar masa tingkatan 3. So basicnya semua orang belajar subjek sains tingkatan 3. Okay, konsepnya bermula pada tingkatan 3. Kita akan belajar benda-benda macam ni lah. Dan lepas-lepas tu kita akan belajar lebih lagi. So tak tahulah, korang mungkin korang agak bosan dengan video yang kali ni, sebab apa, dah lah mengadap bateri ni saja. Lepas tu unboxing pun setakat keluar daripada cover ni je, tak keluar pun daripada yang orang kata official cover ni. Saya akan betul-betul unboxing lepas saya dapat barang-barang Tamiya yang bukan Tamiya saya tu lah. Tamiya yang bukan jenama Tamiya. Betapa kukuhnya nama Tamiya tu sampai semua orang kalau sebutlah kereta Dash, Tamiya. Padahal jenama macam-macam. Okay, so inilah dia barang dia. Akan datang. Saya akan ambil yang ini. Saya akan charge. Saya akan pasang pada kereta tu tersebut. Dan kita akan review jenis-jenis enjin. Sebab saya dah pun order magnet yang super, orang kata bukan setakat strong magnet. Saya dah order super strong magnet. Tapi rasanya benda tu akan sampai sebelum raya lah. Sebab saya order tu seller dekat dalam Malaysia tak ada. So saya terpaksa order international. So saya order direct daripada negara China. So bila benda tu sampai nanti, mungkin saya kena sanitize dulu kot. Ataupun saya celup dalam rendaman sabun. Mengelakkan virus-virus, penularan virus. Okay, so simple lah video kali ni. Saya tak tahulah dalam antara 83,000 subscriber saya dan viewer-viewer yang lain tu, ada ke yang minat tentang dunia perlombaan Tamiya 4-wheel drive ni kan. So video ni antara video pertama lah, sebab saya tengok mendapat sambutan dan orang kata benda ni antara hobi dan hobi yang baik. Dan YouTuber Tamiya saya tengok tak ada pun lagi. Sebab saya bukan akan meninggalkan terus dunia motosikal, tak. Cuma yang ni orang kata mengembangkan skop. Sebab apa? Benda ni pun orang suka. So tak ada hal, kita akan go through satu persatu lepas ni. So nantikan untuk video-video yang akan datang di Zais Stream. Sekian daripada saya, Zairul Asmawi aka Zais. Bye-bye.